Salam hormat, bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 20 Jun. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kes positif COVID-19 di negeri ini terus mencatatkan 3 angka dengan 569 kes baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan 59,139 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada 569 kes itu, 361 kes atau 63.11% dikesan di 5 daerah iaitu Sibu, Sarike, Kuching, Bintulu dan Kapit. 5 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 378 kematian. Daripada 5 kematian yang dilaporkan, 3 di Hospital Sibu dan 2 di Hospital Umum Sarawak melibatkan 3 perempuan dan 2 lelaki berumur antara 46 hingga 87 tahun. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Mongkos 2 Tebedu, kluster Tebekang Dayak Serian dan kluster Sungai Banun Meradong. Ketiga-tiga kluster tersebut adalah kluster komuniti yang tercetus daripada pergaulan sosial dan kontak rapat dalam kalangan penduduk. JPBN dalam pada itu mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di 4 lokaliti membabitkan kuartus pekerja dan rumah panjang di Bintulu, Sri Aman dan Seratok. Manakala PKPD di Rumah Tuntun Kampung Seduku Ili Lingga Sri Aman dilanjutkan sehingga 2 Julai, sementara PKPD di Rumah Robert Sungai Merudu Sarike dilanjutkan sehingga 22 Jun. Dalam pada itu, PKPD di 11 lokaliti di daerah Sebau, Bintulu, Lubuk Antu, Betong, Sri Aman, Tatau dan Julau ditamatkan. Kaedah suntik dahulu daftar kemudian yang dilaksanakan di Pusat Pemberian Vaksin Bergerak di luar bandar dilihat memudahkan dan meringankan beban penduduk yang berada di kawasan yang jauh dari PPV di bandar. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, kaedah tersebut dilihat berkesan khususnya di kawasan luar bandar terutama di lokasi capaian internet yang kurang stabil. Jelasnya capaian internet yang kurang memuaskan menyebabkan ramai yang tidak dapat mendaftar melalui aplikasi MySejahtera maupun mendaftar secara manual ke pejabat daerah berdekatan. Kaedah itu katanya mampu mempercepat dan menambah bilangan penerima suntikan vaksin COVID-19. Sebab ini akan memudahkan penduduk-penduduk di kawasan luar bandar yang tak dapat pergi ke kawasan bandar untuk pergi ke tempat pusat vaksin awam. Jadi apabila kita mengadakan program outreach, ramai lagi yang akan menerima vaksin tanpa mereka perlu bersusah payah untuk membuat perjalanan ke pusat vaksin awam. Beliau ditemui media selepas meninjau proses vaksinasi di PPV Bergerak Sekolah Kebangsaan Muara Payang, Sarike. Beberapa orang penduduk yang ditemui turut menyambut baik PPV Bergerak yang diadakan di kawasan tersebut. Memang manahlah pengawal program tu lepas perintah dan mereka untuk semua dah jaga bala rakyat lah. Maka kita nak takut dah bergaul dengan pangan diri lepas dah bejek tu. Rakyat tidak perlu pergi jauh-jauh lah sebab ini dekat kawasan rumah panjang. Seramai 800 orang menerima suntikan vaksin mereka di PPV tersebut. Dalam pada itu, kaedah suntik dahulu daftar kemudian yang turut digunakan di Pusat Pemberian Vaksin di Dewan Masyarakat Durin telah mempercepat proses vaksinasi penduduk rumah panjang berdekatan. Penolong Pegawai Perubatan Kanan David Japang Jok yang juga selaku penyelaras di PPV berkenaan memberitahu setakat semalam seramai 1,928 orang di kawasan Durin telah menerima vaksin. Kita mensasarkan seramai 22,000 orang untuk disuntik menggunakan kaedah pendekatan iaitu suntik dahulu kemudian kita daftar. Beliau menyatakan demikian semasa ditemui pemberita di Dewan Masyarakat Durin Sibu. Program vaksinasi bergerak itu merupakan yang kedua di daerah Sibu bagi membantu penduduk yang mempunyai kekangan dari segi pengangkutan dan golongan kurang upaya terutamanya golongan yang berusia 60 tahun ke atas. Sementara itu, penduduk yang ditemui melahirkan rasa syukur dan menerima baik usaha tersebut bagi membantu penduduk luar bandar mendapatkan vaksin. Aku mana ya? Data rumah panjang mana? Itu bukan ada boleh berjalan. Kalau bukan boleh berjalan deh. Sama Kak Magayang data kita
Sama-sama kita berjaya kenyak meh. Ambil ke kita namanya boleh ngobat penyakit tau meh. Ngediri mana-mana nyaga tempo, nyaga orang bukai kau. Program seumpama itu akan diteruskan ke lokasi-lokasi yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu dalam usaha mencapai imuniti kelompok. Di Kuching, seramai 331 orang kurang upaya OKU menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pakar Perubatan Norma. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam kenyataan medianya berkata, program vaksinasi OKU anjuran kementerian itu bersama Pusat Perubatan berkenaan diadakan secara pandu lalu bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Para penerima terdiri daripada 5 kategori iaitu di bawah Kementerian Orang Perseorangan, Pendidikan Khas, Persatuan Sukan OKU dan swasta. Kumpulan kedua yang melibatkan lebih 300 OKU dijadual menerima suntikan vaksin COVID-19 pada minggu depan. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menyeru Presiden atau Pengurus Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, OKU serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung untuk memaklumkan kepada pihak kementerian sekiranya terdapat golongan berkenaan yang masih belum berdaftar atau belum menerima vaksin. Ini bagi memastikan tiada OKU di luar institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS tercicir daripada mendapatkan vaksinasi tersebut. Beliau turut meminta JKMS di peringkat bahagian dan daerah supaya bekerjasama dengan JKKK untuk melakukan active tracing golongan OKU yang belum divaksin. Sasaran 70% penduduk di kawasan Parlimen Santubong menerima suntikan vaksin COVID-19 dan mewujudkan imuniti kelompok dapat dicapai seawal Ogos depan sekiranya bekalan vaksin mencukupi. Ahli Parlimennya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Parlimen Santubong mempunyai 6 pusat pemberian vaksin PPV ketiga ini yang hanya dapat memberikan kira-kira 3,000 dos suntikan setiap minggu disebabkan masalah bekalan vaksin. Jelasnya bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai, kawasan Parlimen Santubong memerlukan lebih banyak bekalan vaksin dalam masa terdekat. Perkara itu akan disuarakan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. 6 PPV yang dibuka di kawasan Parlimen Santubong ialah Klinik Kesihatan Santubong Buntal, Telaga Air, Bako, Sematan dan Tanah Putih. Selain itu, Majlis Darul Hana turut dijadikan sebagai PPV selama 2 hari bermula semalam mampu memberikan sehingga 400 suntikan sehari. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut menyalurkan peruntukan berjumlah RM35,000 sebagai tanda penghargaan kepada para sukarelawan yang bertugas di 6 PPV berkenaan. Sementara itu, kira-kira 760 individu menerima vaksin COVID-19 sejak program imunisasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Dr. John Nicol Rayong Skim Skerang diadakan Khamis lepas. Sasaran penerima untuk kawasan Skerang sepanjang 5 hari program vaksinasi itu berlangsung adalah seramai 1,200 orang. Tinjauan RTM mendapati proses pemberian vaksin berjalan lancar dan mendapat sambutan daripada penduduk. Selain warga emas, golongan muda turut diberi peluang menerima vaksin dan langkah tersebut dilihat akan mempercepat program imunisasi di kawasan berkenaan. Setakat ini kita membuka kepada semua warga dekat kawasan sekarang ini di mana penerima hendaklah lebih daripada umur 18 tahun dan kita beri mereka tidak kira mereka merupakan warga emas ataupun bukan warga emas. So kita terima semua yang datang. Penerima vaksin dari golongan muda gembira kerana diberi peluang untuk menerima vaksin bersama kelompok individu yang lain. Sebelum ni memang rasanya memang nak terima vaksin lah sebab saya rasa kalau dapat vaksin ni kita dapat lebih sedikit bebas lah tapi kena patuh SOP juga lah. Kepuasan tu sangat macam amazing lah sebab vaksin ni kan sangat penting. Rasa lebih yakin lah kalau keluar berjalan ke pasar. Selain di Skim Skerang, beberapa PPV masih lagi beroperasi di bahagian Sri Aman iaitu PPV Dewan Suara Sri Aman, PPV Dewan Sri Pantu, PPV Dewan Serbaguna Engkelili dan PPV Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu.
Penduduk di bahagian Sarike diminta tidak hadir ke pusat pemberian vaksin PPV awam secara walk-in iaitu tanpa mempunyai janji temu. Menjelaskan perkara itu, Residen bahagian Sarike Felicia Tan Yahua berkata pemberian vaksin di 4 PPV awam tersebut iaitu Dewan Suara Sarike, Dewan Masyarakat Meradong, Dewan Masyarakat Julau dan Pakan hanya untuk penerima yang mempunyai janji temu melalui MySejahtera. Jelasnya, jika penerima vaksin tidak hadir, pihak Kementerian Kesihatan sudah pun menyediakan senarai nama pengganti terlebih dahulu bagi mengelak pembaziran vaksin dan penerima ganti tersebut akan dihubungi pihak PPV berkenaan. Bagi PPV bergerak pula, pejabat residen Sarike dengan kerjasama pejabat daerah, ketua masyarakat dan tuai-tuai rumah juga telah menyediakan senarai nama penduduk di lokasi sasaran PPV bergerak itu beroperasi. Sebagai contoh, kita ada experience di Dewan Masyarakat Selalang. Tempoh hari ada few mereka dari Roban datang dan semua. Kita ada mereka terpaksa ditolak lah. Sebab vaksin yang kita bawa adalah cukup-cukup untuk kawasan tersebut. Ya, kalau ada lebih pun kita akan cover penduduk yang belum pernah mendaftar dengan kita. Beliau ditemui media selepas meninjau PPV bergerak SK Muara Payang Sarike. Menjelaskan lanjut, Felicia memaklumkan penduduk yang namanya tersenarai di lokasi PPV bergerak akan didaftarkan secara manual sebelum nama mereka dimuat naik ke dalam sistem pentadbiran vaksinasi Malaysia. Sekian berita Pagi Sarawak. Pastikan anda sihat dan bukan dalam status berisiko ketika hadir mendapatkan vaksinasi. Bersama kita wujudkan persekitaran selamat untuk semua. Saya Vanessa Mering, jaga diri, salam hormat.